Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, tiap hari bersilih ganti. Bila terbenam matahari, datanglah malam. Bila naik matahari, datanglah siang. Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan siang dan malam. Dalam penciptaan siang dan malam ni, kalau dipikirkan oleh manusia akan dapat lihat kebesaran dan keagungan Tuhan. Tak ada siapa boleh buat siang dan malam, tuan. Kerana untuk siang dan malam itu berlaku, Allah cipta bulan, matahari, dan bergerak di aksis dia. Matahari pun berputar ya, bulan berputar ya. Allah buat waktu bulan sebelah sana malam, bulan sebelah sini siang. Siapa boleh buat bulan, matahari, dunia bergerak dengan perintah Allah? Dia orang tak boleh lawan. Kerana itu adanya siang dan malam. Sufyan boleh buat, Sufyan Malik. Bukan buat siang dan malam tak boleh. Buat anak pun tak boleh. Mana dia dapat anak dia? Saya cabar dia. Kau boleh buat anak? Hari-hari tubuh tak dapat anak. Apa dia kata? Hari-hari bersetubuh tak dapat anak. Hari-hari bersetubuh, dia tak boleh dapat anak. Yang buat anak tu bukan dia, Allah. Allah tak nak berselai bersubuh lah. Tapi saya dia beritahu bini dia tak nak anak. Tapi kalau Allah nak buat anak, dia tak nak pun buat, dapat juga. Banyak orang yang dapat anak, bukan ada yang nak anak. Ada juga yang nak anak tak dapat anak. Ada yang tak nak anak, anak yang datang. Bukan kamu yang menentukan dapat anak. Rashidi ni bersetubuh lebih banyak dari saya. Betul tak? Anak dua je, Samad tu banyak bersetubuh dari saya. Apa tak banyaknya, tak pernah keluar lama-lama macam Pendi ni 4 bulan tak ada, malam-malam tidur dengan bini sepanjang hidup. Bila tidur rapat ni tentulah bersetubuh. Takkan pula tak kan, berkuit sikit dah. Orang yang tak bersetubuh bila selalu tinggal bini, keluar jalan Allah. Tapi mana anak dia? Pendi satu je anak daripada seluruh dia kahwin, satu je. Samad 3 je. Perempuan pula tu semua, lelaki tak ada. Nampak sangat dia punya lemah. 2 orang perempuan. Perempuan ni bila yang spermatozoa tu dia punya dia bawa
apa ni, X kromosom lah. XX perempuan, XY lelaki dalam genetik. Yang dia XX semua. Yang lelaki tu XY. Yang partly XY, Y tu tak kuat, jadi sajat. Dia tak kuat, jadi macam lelaki lembut. So kita tak boleh pandang rendah pada dia. Dia kena hidup beriman beramal saleh seperti itu. Tak apa jadi lelaki lembut beriman beramal saleh, jangan jadi pelacur pula. Allah dah buat aku jadi lembut, dah jadi pelacur pula. Dah nak jadikan pula aku punya yang ada kemaluan lelaki tu aku potong pula, buat jadi burit. Itu buat apa? Allah tak suruh tu. Allah suruh jadi beriman beramal soleh. Semua pondan-pondan di seluruh dunia ni kena bertaubat lah. Jangan Allah buat kau pondan ataupun macam perempuan sikit, terus jadi pelacur, jual badan. Dah tu tukar jantina. Kenapa perlu tukar jantina? Allah tak suruh. Allah suruh semua orang jadi beriman beramal saleh. Itulah yang kita mau buat, bukan yang buat yang apa yang Allah tak suruh kita buat. Sibuk nak menukar jantina. Macam orang Thailand lah, banyak maknya di Thailand ni buat operation semua, tukar bentuk muka semua, kosmetik, perempuan betul, macam perempuan. Dia ada pertandingan Datuk Cantik transgender tau. Kebanyak pemenangnya dari Thailand. Macam perempuan betul. Kalau Rasidi tengok, goyang iman dia. Dia ingat perempuan, rupanya lelaki turn perempuan. Jadi perempuan tak payah jadi lelaki, lelaki tak payah jadi perempuan. Yang buat kamu jadi lelaki, jadi lembut-lembut itu Allah SWT nak menduga kita lah. Ya tak? Kamu jangan cuba kerana kamu dijadi macam perempuan, nak jadi perempuan. Bedah benda tu. Daripada kemaluan lelaki jadi perempuan-perempuan, lepas tu kahwin dengan lelaki. Itu semua kerja yang tak disuruh. Terimalah apa yang ada, apa yang Allah bagi pada kita, kita terima dengan reda dan taat Allah, perintah dia. Pasti kita akan berjaya. Nanti kalau di syurga nak jadi perempuan, minta. Betul tak? Saya minta maaf. Apa saja kat syurga kita nak jadi. Apa saja. Kat sini bersetubuh dengan perempuan yang kita suka tak boleh. Mesti menikah. Allah bagi perempuan banyak. Bidadari bukan perempuan ni. Yang dia punya virginity, darah dia tak ada hilang. Tak ada hilang. Bukan 2, 3 tuan. Kalau tinggi punya syurga tu banyak lagi. Rendah punya syurga kurang sikit lah. Million. Hari ni kerana benda tu, macam Yazid ni cinta pada perempuan tu lebih pada Allah. Yang jadi lelaki nak jadi perempuan pula. Sedangkan Allah kata lelaki tu tinggi dari perempuan beberapa darjat dah. Kerana apa? Lelaki ni diberi tanggungjawab. Ada Nabi perempuan, bagi tahu saya. Nabi tak ada perempuan. Itu dah jelas menunjukkan lelaki ni
yang yalah Allah jadikan lelaki Adam tu. Kerana Adam nak teman, jadikan Hawa. Jadi wanita ni dijadikan untuk menyejukkan hati lelaki. Lelaki yang sebenarnya dihantar kat dunia ni untuk mengajak manusia kepada Allah. Perempuan kena juga buat, tapi tak Allah SWT tak suruh perempuan keluar 4 bulan, 6 bulan luar negeri. Tak ada. Dia buat kerja tempatan saja. Dia menyusu anak, menjaga anak. Anak sebab persetubuhan dengan lelaki lah kan. Jaga anak tu, jaga harta lelaki tu. Jangan ambil lelaki lain masuk rumah bila suami tak ada. Itu wanita yang mulia. Dia tak suruh wanita keluar 4 bulan, 6 bulan. Kenapa hukum tu tak dibuat? Sebab wanita ni pembantu lelaki. Jadi jangan cuba perempuan nak jadi lelaki. Dan lelaki pula herannya dah diletakkan kedudukan yang tinggi, nak jadi perempuan pula. Jadi kalau kita part lelaki pun, kita kena syukur lah. Macam lelaki lembut tu, dia tak lelaki penuh. Dia punya kemaluan tu, lelaki tu tak berapa menjadi ya. Jadi tak apalah. Tapi kita boleh buat kerja dakwah, kita boleh keluar jalan Allah, kan? Kita boleh buat kerja Nabi. Jadi manusia ni tak bersyukur dengan apa yang Allah jadikan dia. Kita buat apa yang Allah mahu, kita tinggalkan apa yang Allah tak mahu. Itulah kehidupan kita kat dunia ni. Bukan kita nak kat dunia ni buat apa kita suka. Jadi untuk kita tahu apa Allah mahu, apa yang Allah tak mahu, itu sebab kita kena baca Quran. Itu paling penting, baca Quran dan faham dan amal. Untuk faham Quran, kita kena baca tafsir Quran yang dibuat oleh orang yang faham Quran. Saya nak bagi tahu, dengan izin Allah, saya ni orang yang faham Quran. Saya dah tulis tafsir Quran dalam bahasa Inggeris. Kamu boleh dapat Quran tu dari Amazon.com dan Google Play. Sekarang Allah buat dia available kepada seluruh manusia di seluruh dunia. Bukan Islam, semua. Tidak ada alasan untuk tidak tahu apa Allah mahu. Kita dalam dunia ni nak buat apa Allah mahu je, dan tinggalkan apa Allah tak mahu. Mana kamu tahu apa Allah mahu? Kalau tak baca Quran, tak faham Quran. Macam Sufyan, dia tak baca Quran. Dulu yang bahasa Arab tu pun saja pun tak nak baca. Yang Arab diterjemah Melayu pun atau Inggeris tak nak baca. Sebab tak tahu, malas. Yang kedua, yang baca pun tak boleh faham. Sebab Quran ni bahasa Allah, dia lain sikit. Kalau orang tak ada iman yang sangat tinggi untuk kekasih Allah, susah nak faham Quran. Kita nak faham Quran ni macam umpama kita nak tahu Allah apa Allah mahu ni, kita dengan Allah ni macam sangat rapat tau. Tahu tak faham maksud saya? Kita nak tahu apa Allah mahu ni, kita bukan Allah lah, tapi sangat rapat. Jadi siapa yang sangat rapat tu kalau bukan kekasih Allah? Sebab itu tidak boleh sesiapa mentafsir Quran ni dengan betul lah. Walaupun Ibnu Katsir apa semua tu ada buat attempt lah, macam Hamka, tapi mereka bukan kekasih Allah. Jadi nak mentafsir perkataan Allah dan nak tahu apa Allah mahu, kita tak macam Allah macam ni, macam melekat tau dengan Allah ni.
Inilah orang yang diberi oleh Allah kuasa syafaat. Kita tak boleh tafsir. Kalau kita cuba, dia takkan betul dan Allah takkan buat orang baca. Allah akan pelihara. Tapi kalau Quran tu sendiri disalah tulis ataupun dibuat lain, itu Allah buat orang yang buat tu dipukul. Ada satu Yahudi, kerja dia menukar ayat Allah. Dia tukar Taurat, Injil, semua tak dipukul. Sekali dia tukar Quran, orang Islam semua tahu dia dipukul, hampir dekat nak mati. Dia kata betul lah ini Quran Allah punya, saya nak masuk Islam. Jadi yang mentafsir ni kalau salah sikit, Allah tak buat apa-apa lah, sebab dia tafsiran kan, dia bukan ayat Allah. Namun Allah buat orang tak baca sangat. Macam Ibn Katsir, dah lama dah ditulis, tahun 1400. Berapa tahun dah? 1400 dengan sekarang, dekat 500 tahun lebih. Masih banyak orang Islam tak baca. Orang bukan Islam lagi tak baca. Dah diterjemah banyak bahasa. Yang buat orang tak baca ni bukannya penulis tafsir tu, Allah Ta'ala. Jadi saya punya Quran ni, kalau Allah buat semua orang baca, semua orang boleh baca. Saya tak boleh buat orang baca Quran saya. Bukan boleh baca je, boleh faham tak boleh. Saya sekarang ni banyak orang tak tahu saya. Bila Allah nak buat orang tahu saya, senang je. Bukannya nak kerja keras pun. Allah kata, jadilah nasuhah ternama di seluruh dunia. Jadi lah. Semua orang yang tak kenal saya bukan kenal, yang tak mau kenal saya terpaksa kenal. Macam tu lah. Semua Allah yang buat, bukan ada siapa buat. Jadi sekarang zaman di mana Quran ni boleh dibaca oleh orang seluruh dunia. Dulu susah, tak ada internet. Sekarang zaman ada internet. Kalau ada orang buat tafsir Quran yang betul pun dulu, dia takkan tersebar seluruh dunia. Sekarang ni bahasa Inggeris, bahasa dunia. Tak usah cakap lah bahasa Melayu ke bahasa lain ke bahasa Cina, tak ada. Terimalah hakikat bahawa bahasa Inggeris bahasa dunia. Bahasa Arab bukan bahasa dunia. Jadi Allah bagi saya tafsir bahasa Inggeris. Dan Allah buat dia boleh didapati oleh orang, boleh dibeli, boleh dapat dibeli oleh orang seluruh dunia sekarang ni. Sama ada dalam bentuk buku atau bentuk online. Semua boleh baca. Jadi orang yang tak nak baca ni memang betul orang yang sangat-sangat buruk, sangat-sangat engkar, sangat-sangat tak mau tahu apa Allah mahu. Jadi bila kita tak mau tahu apa Allah mahu, tidak mau berbuat mengikut apa Allah mahu, jadi tak nak buat apa yang Allah mahu dengan cara yang Allah tunjuk pada Nabi dia Muhammad SAW, maka kita akan jadi orang yang benar-benar, tak kali ni benar-benar orang buruk. Sebab semua peluang ada. Nak tahu apa Allah mahu, ada Quran dan Allah buat, dah ditafsir dengan izin Allah oleh saya. Saya tak buat tafsir tu, Allah buat. Gunakan saya saja. Orang lain Allah tak guna, mana dia boleh buat? Saya yang tak tahu bahasa Arab, bukan yang dikatakan ulama, tak ada belajar madrasah walau sehari, Allah gunakan untuk tafsir ni. Allah nak bagi tahu satu perkara je, yang buat tafsir tu sebenarnya bukan Nasuha, yang buat tafsir tu aku. Itu pun tak faham juga, tak tahulah. Kalau Allah bukan nak buat Quran ni supaya orang tahu ayat dia, Allah dah buat Nabi Muhammad tu boleh baca, boleh tulis. Allah dah buat dah. Kenapa Allah buat dia ummi? Kenapa Allah buat dia tak tahu baca?
tak tertulis. Allah nak bagi tahu satu perkara penting, sangat penting, supaya manusia semua faham. Quran tu bukan perkataan Muhammad. Quran tu perkataan aku. Dan kalau kita baca Quran tu, memang tak mungkin ditulis oleh Muhammad atau manusia lain lah yang pandai baca pun, yang pandai tulis. Sebab sangat mustahil. Benda-benda yang diberitahu dalam Quran tu boleh diketahui oleh Muhammad yang hidup di kurun tu. Dan di kurun bila-bila pun tak boleh tahu. Kisah Nabi Musa yang benar, kisah Nabi Syuaib, semua Nabi-Nabi, kaum-kaum terdahulu, semuanya benar. Tahu detailnya. Percakapan Nabi Yakub pada anak-anak dia waktu dia nak mati tu pun Allah tahu dan sampaikan dalam Quran. Nabi tahu, Nabi ada waktu tu. Waktu Nabi Yakub nak meninggal, anak-anak dia keliling, Nabi ada dengar. Tulis, nak mana? Kan? Kata Allah, kamu tak ada waktu tu, wahai Muhammad. Waktu ibu kepada Maryam bagi tahu pada Allah, anak yang lahir ni aku akan buat dia khidmat untuk kamu. Ada Nabi tahu? Ada. Dia seorang dia tahu? Mungkin. Allah beritahu? Allah bagaimana anak ni dijadikan, kita dijadikan dalam rahim ibu. Tak ada siapa waktu tu tahu, tuan. Science of embryology ni, manusia punya sains waktu tu tak tahu embryology ni. Tapi boleh ditulis dengan detail, sangat betul. Tak mungkin Muhammad tahu, atau siapa pun tahu. Pertama, Nabi bukan saintis. Yang kedua, dia memang tak tahu baca dan tak tahu tulis. Nak buku saintis mana dia baca? Tak nampak lagi Tuhan tu, Quran tu Allah punya perkataan. Tak nak baca juga lagi. Tak nak baca lagi Quran tu. Tak nak baca lagi. Tegil. Tak nak faham lagi. Kenapa kamu tak nak sayang Allah yang sayang kamu sangat ni? Allah sangat sayang pada kamu. Sangat, tuan. Bacalah perkataan orang yang Tuhan yang sangat sayang pada kamu. Macam Sufyan ni. Kau ditanya semua bahagian badan dia, siapa buat? Tentu dia jawab Allah. Tapi saya tanya dia, kau sayang Allah tak, Sufyan? Jawab dalam hati kau. Kau sayang apa? Sayang duit. Dalam Sufyan punya hati, sayang duit, dia tak sayang Allah. Sedangkan Allah, setiap bahagian badan dia tu, bukan itu saja, boleh bercakap, boleh mendengar, boleh makan dengan lazat, boleh buat tubuh, macam-macam, boleh berpeluh. Setiap perkara yang ada kat badan manusia ni, dan kita kaji pula macam mana dia berfungsi, tak ada siapa boleh buat melainkan Allah SWT. Sufyan tak cinta dia, macam Yazid tak cinta Allah, cinta bini. Yang bagi bini tu kat dia Allah, yang buat dia punya kemaluan boleh masuk lubang bini dia tu Allah. Allah pula dia tak sayang, dia sayang perempuan tu lebih daripada Allah. Begitu juga Sufyan sayang perempuan tu, yang sekarang dia dulu dapat isteri, dah mati, Allah matikan dia, tinggalkan dia tak ada isteri. Dia sepatut merasai betapa beruntungnya dapat isteri kan. Sekarang dapat satu lagi. Dia hanya tahu bersetubuh je, dia tak bersyukur. Perempuan tu yang dia boleh bersetubuh tu, tak boleh dia dapat kalau Allah tak bagi kat dia. Rasidi, boleh dia dapat perempuan tu kalau Allah tak bagi. Dia dah lah, perempuan tu ada master pula. Dia apa dia?
Kerana ada baik dengan saya, orang ingat dia bagus. Dia ada hubungan dengan saya, perempuan-perempuan semua ingat dia baik. Padahal tak baik. Silap dia kata. Rashidi ni dapat image baik tau, kerana baik dengan saya, jadi pembantu saya. Sebenarnya tak ada kena-mengena. Jadi perempuan tu minat lah kat dia kan. Isi dia sekarang lecturer di universiti saya rawat penyakit dia. Saya bagi Rashidi suruh hantar ubat kat dia. Boleh Rashidi kenal dia kalau saya tak suruh dia hantar ubat. Di situlah dia ambil peluang kenal dia. Lepas tu orang tu tahu saya, dia tahu saya baik, dia ingat Rashidi bagus, tu dia nak kahwin tu. Dan Allah lah yang bagi dia bini, walaupun dia tak ada duit, dia tak ada kerja, duit pun tak ada. Allah buat mak dia bagi duit. Ada dia duit. 15,000 serba satu. Negotiate 15,000 bersih. Negotiate tu tidak diminta, serba satu. Dengan orang yang tak ada kerja, tak ada duit, boleh dapat isteri. Siapa bagi dia? Kau tanya, dia jawab Allah lah. Tapi kau syukur tak ke Allah setiap kali kau bersetubuh? Rashidi, kau bersyukur tak? Tak. Manusia, cubalah fikir sikit, berapa banyak nikmat Allah bagi. Sufyan, kau bersyukur tak setiap kali kau masuk kemaluan kau kat lubang tu? Tak ada kan? Tak. Kau bersyukur tak? Ini orang tak bersyukur, isteri tu buat tak baik je, cerai, ambil yang lain. Cerai, ambil yang lain. Allah tak suka. Jadi banyak perkara kita ni tak bersyukur sebab tak pernah memikir. Tak pernah memikir dan mengingatkan diri kita yang kita ni tak boleh dapat apa-apa pun melainkan diberi oleh Allah. Tak boleh dapat apa pun, tak boleh buat apa pun melainkan diizin oleh Allah. Kita tak boleh bagi baik, kita tak boleh bagi buruk. Yang bagi baik buruk hanya Allah. Betul kata Rashidi, tapi tak percaya tu. Kalau saya cakap dia bagi buruk Allah, bagi baik betul. Bagi hina Allah, bagi mulia Allah, betul. Betul je lah kat mulut. Kat hati tak betul-betul. Kalau kat hati kita betul-betul bersyukur. Dan kalau kita bersyukur, tandanya kita mesti taat lah semua perintah Allah. Kalau saya bersyukur tak taat, dia tak bersyukur. Orang yang tak bersyukur, orang yang tak taat. Macam Sufyan ni, dia tak syukur sebab dia tak taat. Semayang awal waktu dia datang lambat, syukur. Ada perkara menghalang dia untuk datang subuh waktu semayang, dia datang lambat tadi sebab dia bangun lambat. Dulu dia tak semayang langsung, dia bersyukur dapat semayang berjemaah. Tak ada. Maknanya dia tak bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi kat dia. Cubalah fikir. Itu belum lagi kita keluar daripada diri kita. Nikmat-nikmat lain yang Allah kurniakan kat kita. Boleh bernafas, boleh melihat tu. Tak boleh dibayangkan nikmat tu. Boleh melihat, boleh bercakap. Kau ada fikir tak tu? Kau ada fikir tak? Cubalah duduk fikir, nangis. Allah sangat baik lah kita. Allah yang sangat baik, pemurah, kita belakangkan dia. Dan Allah pun sabar je lah. Manusia hari ni bukan saja tak bersyukur, mengutuk Allah lagi ada. Kata Tuhan tak ada. Aduh, bayangkanlah. Yang kata Tuhan ada pun kat mulut aja. Macam Rashidi, kat mulut aja Tuhan ada, kat hati tak ada. Sebab itu tak percaya Allah Maha melihat. Kalau kita ada Tuhan, percaya
Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Tak berani kita buat benda tak baik. Allah melihat. Waktu Rashidi buat maksiat dulu, dia tak ingat Allah melihat. Tak ada kan? Tak ada. Betul tak? Masa dia buat maksiat dulu, dia ingat tak Allah melihat? Bila dia tak ingat Allah Maha melihat, mana Allah tak ada lah. Allah kena ada dulu baru boleh Maha melihat. Allah ada. Itu tak ada. Sebab itu kita tidak bersyukur. Kita kena usaha bila kita mengucap kalimah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Pertama, Allah tu ada. Pertama, aku mengingatkan diri saya dan Tuhan, tiada Tuhan melainkan Allah. Itu pertama sekali. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tuhan saya Allah je. Bagaimana boleh ada Tuhan selain Allah? Bila selain Allah tak boleh buat apa? Tuhan tu makna yang boleh buat. Yang boleh buat hanya Allah aja. Mana ada yang boleh lain daripada Allah boleh buat? Tapi hari ini manusia ambil yang tak boleh buat. Apa pun, batu tu jadi Tuhan. Yalah. Batu tu apa dia boleh buat? Tak boleh buat. Dia panggil Tuhan. Itu bukan Tuhan. Itu batu. Tuhan yang boleh buat. Bukan yang boleh buat sikit aja. Semua boleh buat. Allah kata aku boleh buat dengan perkataan jadi. Jadi Allah bukan perlu batu bata nak buat rumah, nak buat istana untuk kita, tak ada. Allah boleh bagi istana sup. Jadi Allah bagi Sulaiman alaihissalam boleh memerintah dunia ni, bukan dia cakap jadi. Boleh lah. Kalau Allah nak bagi saya terkenal di seluruh dunia ni, sekarang Allah kata terkenal tu. Dia tak payah saya nak buat usaha. Lobby politik Tak payah. Bila Allah kata terkenal lah Naswa, seluruh dunia kenal saya. Seluruh dunia baca Quran saya. Bila Allah kata baca. Bila Allah nak buat saya berkuasa, tak payah skim-skim tu, tak payah. Berkuasa. Berkuasa. Allah nak buat apa, perkataan dia be atau jadi, maka jadilah dia. Nama kun fayakun, ya. Apa yang Allah tak boleh buat? Langit, bumi, matahari, bulan, bintang, 7 petala langit dan 7 benua bumi. Itu baru sikit je. Belum lagi galaksi, planet-planet lain. Aduh. Ini Yazid boleh cinta bini lebih daripada Allah tu. Ni. Boleh cinta bini lebih daripada Allah. Kau tahu tak berapa bodohnya orang mencintai makhluk ni lebih daripada Allah. Itu pun Allah benarkan kita cinta. Kalau Allah kata jangan cinta lain melainkan aku, boleh? Mampus kita tak boleh buat. Allah kata lain orang tak boleh cinta, aku je. Lagi tak boleh. Lagi tak boleh. Banyak orang berdosa. Namun Allah benarkan. Tapi kata Allah, jangan sekali-kali kamu mencintai selain aku lebih daripada aku. Jangan kamu cinta bini kamu, anak kamu, kerja kamu, bapa kamu, mak kamu, harta kamu, perniagaan kamu lebih daripada aku. Itu je Allah mahu. Sikit lebih pun tak boleh. Sikit tak boleh. Itu pun tak mahu. Mahu yang ni semua lebih daripada Allah. Sebagian manusia Allah pun tak ada. Memang dunia je lah dia sayang. Bini, anak, itu je dia cinta. Dia. Jadi betapa buruknya manusia ni yang tak bersyukur. Yang Allah buat begitu banyak baik pada dia. Begitu banyak nikmat diberi pada dia. Tak? Bani Israel tu, contoh dalam Quran.
Allah selamatkan dia dari menjadi hamba kepada Firaun. Allah buat dia lalu laut tu lepas, tak ada jambatan. Allah buat lorong dan Allah musnahkan Firaun, dan Allah bagi kekayaan Firaun tu pada dia. Lepas tu Allah buat dia di padang pasir, boleh makan makanan mana salwa, datang dari langit. Bukan dari langit, dari Allah tu sebenarnya, dari treasures of Allah. Nampak dari langit lah. Mana ada tuan orang sampai ke hari ni setengah cakap, kau tak nak kerja, boleh, rezeki datang dari langit. Dia orang cakap kan, mama orang tak nak kerja. Ada rezeki datang dari langit macam Bani Israel, dia tak ada kerja. Kenapa Allah buat ni? Allah nak bagi tahu Bani Israel, kau dulu kerja keras. Masa kau bersama, masa kau jadi hamba, kerja keras. Tak kerja mati. Allah nak cancel tu. Sekarang kau apa kerja pun tak ada. Langit, dari langit makan datang. Batu dipukul, keluar air. Batu kan ada air. Air tu dari hazanah Allah. Begitu sekali keadaan. Dan lepas tu bila dia berjalan atas padang pasir, Allah buat awan ikut dia. Begitu banyak nikmat Allah, masih dia orang engkar lagi. Bila Samiri kacau dia, ada orang dah menyembah berhala dah. Aduh. Betapa manusia ni tidak bersyukur. Kita ni tak mau buat baik pada orang yang buat baik pada kita. Kita nak orang buat baik pada kita je. Buat baik ke orang tak nak. Jadi orang yang paling jahat ni, orang buat baik, orang buat jahat kepada yang buat baik pada dia. Orang yang buat jahat pada Allah ni memang orang buruk. Dan orang ni akan buat jahat kat you walaupun you buat baik. Macam orang yang lari dari saya. Bukan lari je, tuduh saya kafir, tuduh saya bomo, tuduh saya macam-macam tuduhan palsu. Saya sedangkan melajar dia, buat baik kat dia. Itu orang jahat. Sebab itulah Allah tak benarkan saya. Kalau dia orang mati pun tak boleh pergi sembahyang jenazah. Dia orang ni sangat buruk punya orang. Dalam orang buat baik, buat jahat pula kat dia. Jadi kita ni kalau buat jahat dengan Allah, tak mau taat perintah Allah, bukan itu saja, tak percaya dengan dia, kita memang orang jahat. Sangat jahat, dan memang tempat kita memang patut neraka, bukan syurga. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, manusia ni kena percaya Allah ada. Untuk itulah Allah bagi manusia mengaku dulu tiada Tuhan melainkan Allah. Lepas mengaku, perkara tu mau masuk dalam hati, percaya. Bukan ke tahap yang saja Allah mau, atas lagi. Untuk itu Allah bagi kerja. Selepas mengucap, kena buat kerja mengajak manusia kepada Allah dengan korban harta diri, ego, dengan cara Muhammad SAW, dengan niat nak sukakan Allah sehingga Allah suka. Bila Allah suka, Allah masukkan yakin Allah ada tu dalam hati, sehingga kita boleh jadi orang yang bersyukur dan berfikir tentang kehebatan dan kebesaran Allah dan menitiskan air mata kesyukuran. Tapi kalau tidak, kita jadilah macam haiwan yang tak berfikir, tak mengalir air mata. Tahu makan, minum, bertubuh, itu saja yang kita tahu, dan tidak berterima kasih dengan yang memberi segala-galanya itu, iaitu Allah. Jangan jadi macam Sufyan. Sufyan jangan jadi macam haiwan. Jangan jadi macam Rashidi yang tidak berfikir. Kerana percaya Allah ada tak masuk lagi. Okey.